warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampak saya sambung balik tadi video. Terputus sebab bateri habis. Video kedua. Malam ni juga saya buat video yang kedua sebab apa, saya mahu semangat anda tu tidak terputus oleh apa-apa halangan pun. Anda kena teruskan usaha anda. Tengok saya pakai spek sebab saya lebih nampak diri saya sendiri. Takluk dunia, lihat di langit hingga menjangkau cakrawala, namun kaki anda tetap berdiri di bumi. Yang nyata, milikilah kekayaan segugunung emas, namun hukum syariat agama Islam tetap dijaga, dipegang sebagai panduan hidup seperti sipu menjaga. Pedoman Islam yang salah satunya seperti sipu masih lagi teruna, maksudnya menjaga tidak melakukan hubungan seks haram sebab sipu belum kahwin. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud pemimpin umat ialah kuli umat itu sendiri. Pemimpin umat tu kuli tau, bukannya saja raja. Kau sebagai pemimpin menteri ialah kuli kepada umat tersebut. Kau kena dengar cakap umat, bukan umat kena dengar cakap kau. Riwayat Ad-Dailami dan At-Tabrani. Dalam bahasa Arab dia khadam lah. Garis pertemuan langit dan bumi saban hari dijelajah oleh sang suria. Siang bertukar malam memberi pengajaran kepada kita bahawa antara alam ini mampu kita jelajah dan takluk. Maknanya siang hari lah kita tak ada dunia. Macam sipu malam hari, sebab apa? Malam lah sipu punya siang, sebab di dalam malam ada siang. Siang ni sipu, dia waktu malam. Terang benderang, tak ada orang kacau, sipu nak buat tak. Siang hari kan bising, orang ketuk sana tengok TV, hidup pandai orang di sini suka tengok TV. Tengoklah rancangan-rancangan membina diri, membina duit. Anda selalu tengok rancangan-rancangan yang lara. Janganlah jadi seperti singa tua, asyik tengok TV je. Jangan dia biarkan singa dalam diri. Anda menjadi singa tua, rompong giginya. Kalau sapi okey lagi, jangan rompong semua. Rabun matanya seperti sipu, tapi sipu ada mata tak rabun. Pakat telinga dia tak korek. Luruh rambutnya, sipu masih ada rambut yang panjang. Kendur kulitnya masih tegang lagi, nampak? Dan tumpul kukunya. Kuku sipu sangat tajam, nampak? Pastikan anda berjuang. Anda tak dapat diperkalahkan. Ketiga itu, otot-otot singa sudah terlampau lemah. Suaranya tidak lagi menggegak alam. Tenaga mudanya sudah hilang. Malah penyakit pula yang sendiri. Maknanya kalau anda terlewat, anda jadi seorang cleaner tua yang tidak digunakan, anda dibuang di tepi jalanan, anda dinyah-nyahkan oleh sekitar anda untuk memeras lagi susu anda yang ada. Seperti kambing. Singa tua hanya mampu melihat peristiwa berlalu di depan matanya. Dia tidak mampu sehingga dia sudah tidak ada susu lagi. Jangan jadi macam tu. Jangan lagi jadi seorang perempuan atau lelaki yang dah tak ada susunya. Anda kena jadi seperti kambing got betina yang masih lagi ada susunya, yang dia boleh diperah untuk diminum oleh masyarakat. Jika anda dah tak boleh macam tu, anda tua sebagai orang yang loser. It's not length of life but depth of life. Bukannya tentang kepanjangan hidup seseorang itu, tapi kedalaman. Dalamnya hidup seseorang itu, bukannya kepanjangan, tapi dalam. Itu oleh Ralph Waldo Emerson. Singa tua, kulitnya sudah dihinggapi kudis, rahangnya sudah sakit dan pinggangnya tidak boleh beri gagal dan tidak tegap lagi. Seusia dengan singa itu, anda sudah berada di ambang maut. Masanya sudah tiba untuk anda ke kubur dan bertemu dengan Tuhan. Nampak anda dah tua. Anda tak buat apa-apa pun. Anda duduk kat situ je, bertenggek, harapkan orang bagi anda duit. Anda tak berusaha untuk majukan diri, membuat channel-channel seperti ini. Singa tua kekurangan tenaga. Singa tua tidak lagi mampu mengejar masa, kerana masanya menjadi semakin muda dan berlari semakin. Bila anda dah tak mampu, dia akan buang. Misal kata kerja anda sebagai cleaner ke apa kan, anda akan dibuang bila anda sudah jadi singa tua, kedut-kedut. Misal kata perempuan tu perempuan tua dan kedut-kedut, dia tak laku lagi dah. Anda useless walaupun masa mudanya anda cantik, bergetar body anda power. Tetapi bila anda sudah tua, anda tak digunakan lagi. Jangan sampai jadi macam tu. Anda masa muda yang berketahan, anda gunakan kecantikan tubuh badan anda, kesihatan dia, kekuatan anda untuk mencapai, membantu lebih ramai orang berjaya dan diri anda berjaya. Dan jangan sabotaj orang lain berjaya. Kalau singa dalam diri anda sudah menjadi tua,
Percaturan strategi seharian anda tidak secanggih ketika anda muda-muda. Maknanya kalau anda dah tua baru nak buat apa yang sibuk buat, anda dah tak secanggih strategi anda tu seperti usia-usia muda anda. Boleh pergi sana gini. Dah tak boleh dah. Dah tak power dah. Tak ada orang nak dengar cakap anda sebab anda singa betina yang tua. Wanita yang tua. Itu ingatlah wahai diri anda yang bernama anda. Tak kisahlah wanita cantik ke. Masa muda ni gunakan untuk takbir diri anda menjadi sangat orang hormati dan menghasilkan duit di dalam bidang yang dihormati seperti education, perniagaan, bisnes. Sebelum diri anda menjadi singa tua, bangunlah dan keluarkan singa matang yang berada dalam dirimu. Tua itu pula bukan pada pikiran, bukan pada usia, tetapi kalau kata 50 tahun itu usia tua, apa akan jadi jika Allah lanjutkan usia anda sehingga 80 tahun? Apa kebaikan yang anda boleh sampaikan? Anda sudah 72, 76 seperti ibu saya ke? Tetapi apakah kebaikan anda pada seluruh masyarakat? Adakah pada anak anda yang 5 orang tu aja, atau pada cucu anda yang 5 orang tu? Anda tak bagi apa-apa pun kebaikan. Anda hanya tengok televisyen. Bukankah anda punya 30 tahun lagi untuk hidup? Misal kata 70 tahun, anda ada 100 tahun. Misal kata anda ada 30 lagi. Sebenarnya anda belum tua, tapi anda membazir masa anda. Sebab selalunya orang yang ada pencen, orang yang ada EPS apa, dia tidak mahu menolong orang lain. Dia anggap dia nak duit dia aja tu untuk kehidupan seharian dia, yang tidak membantu mana-mana pihak untuk lebih berjaya. Na'udzubillah min zalik. Jangan lambat bertindak. Diri anda sendiri menjadi singa tua kerana anda lambat bertindak. Nampak? Seperti telahan orang bijak pandai, if you were going to die soon and had only one phone call to make, why would you call? Who will you call, and why would you say? And what would you say? And why are you waiting? Kenapa tunggu lagi? Call je orang tu. Say, I want to talk about it. Jual je barang tu. Businessman itu Stephen Levine yang bagi idea. Jika anda akan mati ketika ini dan diberi peluang untuk membuat hanya satu panggilan telefon, siapakah yang anda akan panggil dan yang akan anda perkatakan? Kenapa anda masih bertangguh? Banyak orang pencuri masa dengan menangguhkan. Dia buat je kerja cleaner yang gaji 1,000, 1,500, 1,000. Job-job yang haram ke apa kan. Tapi anda tak tahu bila anda tua dah, anda tak boleh buat apa-apa dah. Anda suka menangguhkan kerja. Jangan jadi macam mereka. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, jika kau berada pada waktu petang, janganlah menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada pada waktu pagi, janganlah menunggu tibanya petang. Pergunakanlah kesempatan pada waktu muda, sihat dan kuat, kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah dan miskin. Preparation dengan kedar runcit anda, dengan syarikat-syarikat anda sebelum anda tua. Semuanya dah kontrol. Anda kontrol dengan power untuk anda menanti usia tua. Anda masih lagi ada kuasa pada bisnes anda. Macam muda ni orang dah enjoy gedik sana gedik sini, rambut panjang cantik. Dah tua, orang pun dah kena botak, dah tak cantik. Dah ada semua dah tak cantik, dah tak solid, dah jatuh. Botak dah semua terjatuh. Anda dah tak jadi gadis yang menarik. Jadi kat situ anda dah membazir masa anda. Better one words in time than two afterwards. Sedangkan orang bijak pandai berkata, Robert D. Larranaga, sepatah perkataan pada masanya lebih baik daripada dua patah. Sepatah perkataan saya pada masa ini lebih baik daripada sepatah perkataan saya atau dua pada masa akan datang tu. Masa tu dah tak berguna. The hardest thing to learn in life is which bridge to cross and which to burn. Jabatan mana yang kita nak robohkan? Jabatan kita malas-malas, lepak-lepak, kepada jabatan kita memiliki depan orang lain menjadi lebih baik. Perkara yang paling sukar diputuskan dalam kehidupan ialah jabatan mana yang hendak diseberangi dan jabatan mana yang perlu dibakar atau dirobohkan. Jabatan kekecewaan anda dengan anda punya girlfriend ataupun pada business partner yang tidak elok tu, anda robohkan. Anda mulakan kehidupan anda dengan jabatan-jabatan dan friends yang baru yang membawa anda mengalir kekayaan masuk ke dalam diri anda. Bukan anda tersiksa dengan karmik, dengan hubungan relationship yang meminta anda duit, yang terpaksa anda berbelanja phone untuk bagi anda girlfriend anda ataupun anda dapat phone. Anda terpaksa jadi hamba dia. Hanya sebatang phone tu anda jadi hamba dia seumur hidup. Sebatang phone tu. Adakah anda nak jadi kuli sebab sebatang phone tu RM1,000 nilai dia atau RM10,000? Anda jadi hamba kepada satu orang lagi itu selama-lamanya? Tidak. Bagi saya itu satu tindakan yang bodoh. Kat situ juga, apa-apa saja yang kita buat, jangan kita bergantung pada orang lain. Buat sendiri. Kesusahan itu rahmat.
Anda juga mungkin menjadi singa tua kerana anda merasakan semua perkara di atas muka bumi ini susah. Anda rasa susah semuanya. Anda tidak mampu melakukannya. Sedangkan kesusahan itu adalah kebaikan untuk diri kita, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji dengan suatu musibah. Maksudnya, saya diuji dengan kesusahan sekarang ini kerana Allah nak mengadakan kebaikan bagi saya pada selepas ini. Anda tengoklah apakah kebaikan yang saya dapat bagi tahu ke anda semua. Saya susah nak dapat kerja kat tempat lain. Saya boleh dapat kerja kat diri saya sendiri yang akan mengajak anda untuk anda dapat kerja kat tempat lain. Berapa ramai saya copy diri saya sendiri banyak. Anda bekerja tu seperti mana saya mengajak anda tu, macam tu anda bekerja kat tempat diri, tempat anda yang 10 juta tu. 1 juta, sekarang view ni ada 1 juta view. 1 juta view, 10 juta view ni semua bermanfaat bila tengok saya punya channel dan dilakukan pada 10 juta tempat kerja tersebut. Dan menjadi perfect dan hebat di tempat kerja mereka. Nampak, saya boleh copy sampai 10 juta. Pahala saya 10 juta tu. Kali dengan 100. Kali dengan 700. Unlimited selamanya sampai hari kiamat dan selepasnya. Bayangkan. Anda tidak ada kekuatan keyakinan diri, sedangkan orang bijak pandai berkata, in the middle of difficulty lies opportunity. Albert Einstein kata. Maksudnya kat sini, di dalam middle of difficulty, kesusahan, terdapat satu peluang, iaitu opportunity. Okey, hujan apa dia peluang? Payung, jual lah payung. Lagi orang kata, saya tak cukup bawang, dia tengah susah, jual lah bawang. Oh, kedai mamak kata pinggan tak ada, jual lah pinggan. Oh, kedai mamak kata meja kerusi dah habis, jual lah meja kerusi. Customer tak ada. You ada ramai customer, you pasang lah customer. Datang. Sini I charge you RM5. Dia datang kedai ni. Sebab apa? Dia beritahu kan, oh I charge you RM5. Kat mana ni sedang? Okay, I charge you RM5. Pergi makan kat sana kan, bayar RM5 lebih tu sebagai charge. Kononnya, nampak tak? Anda membantu orang lain berjaya, anda pun sendiri berjaya. I always view problems as an opportunities in words cultures. Ini Henry Kaiser cakap. Maksudnya, saya selalunya melihat masalah sebagai peluang dalam bekerja. Maksudnya, saya tengok masalah tu peluang. Aku dapat sekarang orang tengah susah, tak tahu nak buat apa. Aku jadi bagi explanation kat korang. Korang boleh capai apa yang korang mahu. And korang boleh berjaya dalam bidang korang. Tuan-tuan semua boleh berjaya dalam bidang tuan-tuan semua. Datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Tun. Oh, paling tinggi kat Mr. Tun lah. Tuan Mahathir Tun. Mr. kata saya cakap dengan Tun. Tun, alhamdulillah panjang umur lagi. Alhamdulillah saya suka. Sebab memang idola saya. Memang saya nak jadi Perdana Menteri dulu. Tak dapat. Idola saya tetap teruskan. Tapi tengok macam mana Tun berusaha. Kan? Tak kisahlah anda parti politik yang berbeza dengan Tun sekalipun. Anda kena jadikan ini sebagai satu motivation nak berjaya. Macam mana Tun yang umur dekat nak 99 dah. Kan? Dah Asmaul Husna boleh berjaya lagi, hidup lagi. Dan sebab dia menolong orang lain. Jika anda menolong orang yang anda akan jadi macam Tun. Hidup lama, nama pun Tun. Ada pangkat Tun paling tertinggi kat Malaysia. Saya tengah bercakap dengan Tun Mahathir ni. Jadi saya kawan baik Tun Mahathir. Ada perasaan lapar pula. Dah 2.15. Saya puasa, jadi saya memang makan waktu-waktu macam ni. Kadang-kadang tak larat kan, perut rasa sejuk kan. Tapi sebenarnya puasa boleh menghilangkan penyakit cemaran darah tinggi, bawah pinggang, cacing kan. Jadi saya rasa sihat bila saya puasa ni. Saya rasa rezeki saya melimpah ruah sebab saya hanya makan 2 kali, iaitu waktu buka, waktu sahur. Tengah-tengah tu bolehlah minum teh tarik apa semua kan, dengan kawan wanita saya. Jadi hidup ni simple. Jangan dipersusahkan. Singa matang. Singa yang matang banyak pengalaman. Pengalaman mengajak. Tengok, saya ada banyak pengalaman. Dulu saya kerja Lamberger. Saya kerja sebagai business networker atau distributor Lamberger. Macam mana saya fokus di saya orang yang dikenali sebagai orang yang banyak pengalaman hidup. Orang refer saya sebagai orang yang banyak pengalaman. Encik banyak pengalaman, silakan bagi top. Saya akan top. Kat situ saya diasah bakat seperti Maki Syukur Syukur yang jual kapet. Businessman kapet terkenal yang badan dia rendah-rendah tu kan. Sebab daripada kecil memang macam tu kan. Macam mana dia boleh berjaya? Itu Maki Syukur, kami panggil dia Maki Syukur. Pangkat dia Makis kan. Jadi kat situ, macam mana seorang Maki Syukur tu boleh berjaya walaupun kecil? Sebab dia kemahuan, sebab dia singa yang matang, sebab dia boleh berfikir dengan baik. Kita nak berfikir dengan baik.
Even kita tak ada jari, kita tak ada mata, kita kena berfikir dengan baik. Kita kena tahu macam mana nak capai kejayaan. Even anda tak ada tanjak pun anda boleh buat talk. Siapa kata anda tak boleh buat talk? Ada syarat-syarat? Tak ada syarat. Saya sebagai Sigma man atau Sigma ni orang yang tak tengok pada syarat-syarat sesuatu tu. Ikutlah kalau benda tu kena ikut, jangan kau langgar je SOP. Tapi benda yang tak patut, yang tiada dalam SOP tu, kau saja bonus. Syarat dia nak berjaya kena ada duit. Nonsense. Singa Matang banyak pengalaman mengajar kita untuk menjadi cekap, seorang yang tidak tertipu 2 kali. Nampak? Dia ada pengalaman. Tak boleh tipu lagi. Orang tak boleh tipu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, rugilah siapa yang melakukan suatu kesilapan 3 kali. Maknanya dia dah melakukan 2 kali tu, dia buat lagi kali 3 tu, bodoh lah. Kat sini tulis 2 kali, sebenarnya 3 kali. Riwayat Al-Dailami. Singa matang yang mengenai ramai kawan. Kawan merupakan aset terpenting dalam hidup. Dalam percaturan ini. Kalau anda mempunyai seorang 2 musuh, anda boleh mengatur strategi untuk berdamai dengan mana musuh anda. Lawan boleh menjadi kawan yang baik untuk berjaya. Kepentingan bersama win-win situation. Tapi jangan sampai dia makan kawan. Maknanya biasa yang makan kawan dah bukan musuh, kawan sendiri. Kawan kita tak ada hari kan. Tuan-tuan, saya ada satu tukang tukang ni kan, tukang ads ni, tiba-tiba dia bocorkan semua rahsia saya pada saya punya girlfriend. Habis saya putus dengan girlfriend saya. Aku cari cerita lah, aku suka cerita lah, aku gembira. Aku bukannya aku nak hina girlfriend aku cerita. Aku sayang girlfriend aku nak luahkan. Takkan aku nak cerita kat girlfriend aku sendiri. Aku sayang dia, aku cerita dia, masa dia, aku ceritalah kat kawan aku. Habis korang tak boleh terima, kau tak payah jadi kawan lah. Itu jadi musuh bola lipatan. Tengah lapar nak makan jap. Sekejap sambung lepas ini. Assalamualaikum. Temu lagi kita. Okey. Nampak majalah jutawan. Sifu fokus pada kejutawan. Matlamat hidup sifu. Tetapi sebagai Gemini, kena meraihkan hebatnya kehidupan. Dan sifu sentiasa mencari dalam kehidupan ni aspirasi. Dan sifu juga iklan menjual kowe. Ini flyers paling lama tau, 2011. Anda ada tak ada kan? Nampaknya kowe ni sifu dah lama dalam bidang kowe. Okey, itu iklan teruskan. Tengok, fokus sifu dalam bisnes. Bila lagi sifu beri majalah tentang perniagaan. Kemana hala tuju? Usahawan belia. Sifu sentiasa mencari makalah-makalah, majalah-majalah, idea-idea, ilmu-ilmu tentang bisnes-bisnes yang ada around the world. Termasuk buku-buku seperti ini. Anda tak baca buku, macam mana anda nak berjaya? Anda carry lebih dengan aku. Sifu dah cakap banyak kali dah. Cari ilmu. Anggap orang yang berilmu tu. Sebab apa dia pandai cakap? Sebab dia ada ilmu lah. Takkanlah dia boleh pandai cakap menipu. Tak ada orang menipunya kalau dia bodoh. Bodoh je dia nak tipu. Orang lagi pandai dari dia. Ismi yang cakap bodoh tu, orang tu memang bodoh lah. Faham tak? Dengan orang yang bijak pandai, kau cakap bodoh, kau lah orang paling bodoh. Tak boleh cakap macam tu. Baca je doa Allah Ta'ala dan hikmataka wa syai'i muhazini rahmatika ya rahmat. Rabbi syuri sari wa syiri amri wa hafidkan bismillah. Okey, kita teruskan. Rugilah sesiapa yang melakukan sesuatu kesilapan tu 3 kali. Rasulullah SAW bersabda. Yang bermaksud seperti yang tadi tu. Kawan merupakan aset terpenting dalam hidup kita, percaturan kita. Jadi kalau kawan anda dah buat silap dengan anda tu, dah 2 kali atau 3 kali tu. 3 kali dia jual anda, lepas tu dia jual lagi anda, dia jual lagi anda. Tak payahlah kawan dengan dia. Babe, bodoh ke kau? Kau jangan kawan dengan orang tu. Dia dah jual anda 3 kali. Misal kata anda perempuan cantik, dia jual kat pusat pelacuran kan, 1, 2, 3. Tak perlu lagi dah nak pergi situ. Banyak lagi orang lelaki yang macam-macam hebat-hebat macam sifu yang tak ada nak jual perempuan. Datanglah kat sifu. Anda senaraikan kawan anda yang berjaya mencipta nama dalam kehidupan. Anda rancanglah dan beri cadangan apa yang anda boleh bantu mereka untuk membina kejaringan yang lebih padu. Yang penting apakah kemerahan anda? Bisnes, marketing, metafizik, idea, strategi. Apa manfaat diri anda kepada kawan anda?
Anda curahkan sekarang lah. Tak perlulah nak minta dia duit dulu. Anda curahkan saja. Tengok ada satu orang suka sipu lepak dengan sipu cik ada minum. Dia tarik dengan sipu. Sebab apa? Mereka tahu sebagai sahabat yang hebat, sipu menyalurkan sesuatu maklumat yang bernilai buat mereka. Masih bernafas sikit. Buat lepas makan kan. Tengok. Kat rumah boleh lah buat macam ni. Tak cukup oksigen pun salah satu masalah akan menjadikan anda berpenyakit yang lain pula. Sehingga mata yang ada dalam diri anda perlu mencari teritori baru kerana teritori lama mungkin sudah tandus. Nampak? Dalam mencari teritori baru, jangan sekali-kali anda mengambil hak orang lain. Allah menjadikan muka bumi ini umpama sebiji kek. Tadi baru lepas sipu makan kek. Yang cukup untuk dipotong bagi semua orang mendapat habuan. Sipu sama rata kan. Kek tu ada lagi 2-3 potong, sipu potong lagi. Jadi ada 4 potong kan. Sepotong besar, potong 4. Potong orang dah ambil. Ada lagi 2 potong lagi. Lepas dah ambil kan. Ada lagi ruang tu potong lagi. Seada yang mungkin. Sebanyak potongan yang boleh. Kan. Selagi kek tu masih ada. TO kosong panas. Sipu memang suka TO. Nampak sini. Boleh bernafas. Anda boleh berehat sejenak tapi anda jangan berhenti. Tak ada bisnes, tak boleh berhenti. Allah menjadikan cukup bahan mentah untuk keperluan semua penghuni bumi. Nampak? Terokailah tanah baru yang masih hijau dan kaya dengan sumber hasil bumi yang berharga. Sehingga mengaum untuk tanda mengisytiharkan teritori baru. Macam tu. Anda juga perlu meneroka teritori baru jika tempat anda bergerak sekarang sudah teruk. Tempat sekarang sudah teruk, sibuk pergi tempat lain. Rumah sipu sendiri. Kat sini, berjuta-juta penonton memang masih mahu menyaksikan sipu berinteraksi dengan anda semua. Itu sifat alu-alukan. Ni dah 2 video. Sebab tadi terganggu sebab bateri habis kan. Jadi satu malam ni, video panjang macam ni, sipu boleh hantar lagi. Kalau kang, sipu nak hantar. Kadang-kadang salah satu video dia panjang. Jadi kalau anda terlepas video-video sipu yang lain, rugilah kadang-kadang. Walaupun sipu macam cerita macam biasa, sebenarnya dalam setiap video tu ada dia punya isi yang sipu selit tersembunyi. Orang tak tahu. Selama ni anda terperonyok tak dapat sama tu jadi cleaner. Jadi tukang jual yang tak menghasilkan apa-apa. Anda kena ada, orang kata mungkin tempat anda berada sekarang terponyok diri anda berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berpuluh-puluh bulan tu kira tahun. Bulan tu pun dah tahun dah sebenarnya. Sekarang kan zaman akhir zaman. 1 tahun tu, sebulan tu macam 1 tahun. Anda dah membazir 1 tahun. Sehari tu dah macam seminggu dah. Kalau anda sehari kat situ pun dah seminggu macam anda duduk. Membazir masa anda. Kalau terlalai dengan bunga-bunga, ada swimming pool lah, ada. Wah, kerja relax boleh tengok WhatsApp, boleh main video, boleh TikTok key. Anda leka dengan aksesoris dan hiasan yang anda ada. Rambut anda panjang, ada menikmati dia. Macam tu. Anda lupa bila anda tua semua tu dah tak ada dah. Botak maksudnya. Anda dah tak boleh nak cantik-cantikkan rambut dah sebab dah gatal, dah ada kudir, dah ada uban. Tak ada duit nak buat warna rambut. Anda dah tua dah. Sekiranya umur anda 30 tahun sekarang, umur anda 40 tu, tak payah 40 lah, 36 pun dah cukup tua dah. 32 orang dah tak nak anda sebab anda lagi muda, 27 tahun, 20 tahun. Anda tak tahu. Mereka yang mempergunakan anda tu memang ada banyak awet yang lain. Contoh.
Anda lupa dengan sasaran, target dan hala tuju utama kehidupan. Sekarang bangunlah dan carilah peluang baru. Keluarkan singa daripada diri anda untuk meneroka alam dan fikiran baru. Macam sipu. Keluar daripada tempat lama, terus ke tempat baru dan sipu jadi seorang singa yang hebat. Apa yet lie? Yet. Yet lie? Yet how? Yet. Yet lie. Yet lie. Yet how? Betul. Betul kan kalau siapa salah. Okey. Yet lie. Yet how? Bahasa Cina. Sekarang bangunlah dan carilah peluang baru. Sipu digelar CEO S95 Ini ada Noble Energy lah. Sipu seorang CEO. Tengok, Sipu CEO. Rancangan Sipu sendiri. Keluarkan singa daripada diri anda untuk menuju ke alam dan persiapan baru. Berjalan dan menggembaralah. Ziarah kawan-kawan yang berjaya. Anda cari kenalan baru. Buka mulut dengan lebih luas dan lebih gerak. Lihat kemajuan teknologi yang sedang pesat keluar dari tempurung persekitaran anda yang sempit. Anda duduk kat situ jadi cleaner. Sempit hidup anda. Tak ke mananya. Anda kena keluar daripada persahabatan yang merugikan tersebut. Kawan-kawan yang mempersendakan anda, memaksa anda mengikut kata-kata mereka. Walaupun anda tidak mencintai mereka, anda mencintai orang lain, anda tak boleh keluar sebab anda menjadi hamba mereka dengan bayaran anda dengan sebiji phone sahaja. Na'udzubillah. Kesian anda jadi hamba sebab sebiji phone. Aku pun boleh bagi anda phone. Ya, singa betina muda ini umpama gadis gigitan yang terkurung di sebalik jeruji diri tirai besi. Tingkatkan kemampuan. Jika sebenarnya kedudukan diri anda sekarang sudah selesa, maka tingkatkanlah kemampuan diri anda itu. Dah selesa, dah kenyang macam ni kan, tingkatkan lagi, buat lagi talk, buat lagi video-video macam ni. Anda teruskan lagi buat talk. Naik lagi ke level yang lebih tinggi. Jika anda sebenarnya seorang cleaner, jadi boss cleaner, ataupun anda naik jadi pemilik syarikat cleaner tersebut. Kalau anda ditakut lama, boss, supervisor, bila anda nak maju? Anda manager sekalipun, anda ada pemilik. Anda still hamba kepada diri anda hamba pula kepada orang lain. Kalau hamba kepada diri anda tu lain cerita. Macam saya CEO, saya pula jadi hamba. Tak apa, diri saya sendiri. Ini anda hamba pada diri orang lain. Orang kata kau jilat kurak tu, kau jilat kurak. Kau jilat lantai, kau jilat lantai. Kau jilat lubang tandas tu, kau jilat. Maksudnya anda kulit. Tak boleh berkata apa, padahal lidah anda bersih, anda terpaksa jilat lubang tandas. Dari posisi tinggi, anda lebih mudah mengatur pergerakan daripada posisi tinggi. Tengok, tinggi tak? Saya lebih mudah mengatur pergerakan saya. Dan teroponglah sendiri dalam sekeliling anda dengan buat perkiraan yang tepat. Atur strategi. Sini. Kumpul kekuatan tentera. Tentera ke apa, motivation ke, peralatan. Orang bijak pandai berkata, tengok dia ada gambar. Main chess. Kehidupan seperti bermain catur. Siapa yang dapat melihat jauh ke hadapan akan menang. Saya tahu jauh ke depan tu saya memang menang. Catur semua tu. Tengok dah masuk perangkat saya dah sekarang. Saya dah atur semua ikut saya punya detik dan perkiraan. Tepat. Mereka lah kalah. Dia rasa saya berundur. Tak, saya masih berjalan. Anda tak nampak ruang saya di mana. Kumpul tenaga, pengikut, penyokong dan kaki tangan. Itulah kumpul dah banyak dah. Susah untuk sampai ke puncak. Senang. Untuk mengekalkan kedudukan di puncak adalah lebih susah lagi tau. Mungkin senang. Berfikir buat seperti sipu ni. Perkiraan setiap hari main chess. Kawasan di puncak itu sempit hanya untuk muatan beberapa orang saja. Hanya orang istimewa saja yang berjaya sampai ke puncak. Memang sipu istimewa pasti sipu ada di puncak jaya, nampak. Daripada berjalan kepada berlari, terokalah bidang baru supaya anda mempunyai sebuah empat yang lebih luas. Anda kena ada satu bidang baru yang anda boleh teroka sehingga anda boleh
Mempunyai sebuah empire yang dalam pasal tipu ni. Seluruh entire dunia ni. New York, Pakistan, Bangladesh. Dalam dunia digital ini. Dunia Dajatal. Dunia Dajatal bukan digital. Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there. You kan duduk saja tak buat apa-apa macam situ. Anda digelik oleh cleaner. Digelik oleh kereta cleaner anda sendiri. Anda kena bergerak. Walaupun anda berada di landasan yang betul, anda akan digilis jika anda hanya duduk di situ. Lihatlah betapa negara maju seperti Jepun dan Jerman memiliki landasan yang lebih tinggi dan lebih laju, lebih mantap, memiliki kereta api yang lebih laju, selesa dan selamat. Hari ini kereta api mereka ialah selaju kapal terbang kita. Kita pula selaju beca kita kan? Betul tak? Strategi Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW memulakan misi dakwahnya hanya dengan berapa orang saja? Memulakan dengan Khadijah. Sekarang saya ada kawan perempuan. Saya mulakan dengan dia. Dia macam Khadijah saya. Strategi berkembang 2 orang. Lepas tu ada seorang lagi, anak. Saya kata Ali tu anak kan, atau adik kepada Rasulullah kan. Dia adik sepupu. Jadi dah ada 3 orang. Lepas tu keempat siapa? Adik-beradik kepada tadi Khadijah. Kelima siapa? Anak lagi kepada adik-beradik Khadijah tadi. Dia akan berkembang. Mereka berlari dari lorong ke lorong kerana dihimpit oleh orang kafir Quraisy yang mengugut gerakan baginda. Tapi apabila baginda berhijrah ke Madinah, peluang baru terbuka dengan kena hijrah. Kena hijrah dari tempat lama sipu ke sini. Tempat baru sipu di sini. Sekarang sahabatan orang-orang Ansar amat merasakan memang orang Ansar yang menolong sipu ni bagus. Gabungan tenaga orang Ansar dan orang Muhajirin seperti sipu akan mencetuskan chemistry baru dalam rentetan sirah perjuangan Islam sifu. Nampak? Bismillah. Maksud Melayu ni orang gunung. Kita punya topi seperti gunung. Nampak? Seperti kapal layar. Nampak? Seperti penayung. Nampak? Hanya orang Melayu yang macam ni. Sebab kita memang penghulu kepada umat, penghulu kepada masyarakat dunia. Bangsa Melayu tak kenal di seluruh dunia. Itu iklan. Masuk balik. Pohon tama, batu kerikil, pasir dan debu menjadi saksi perik getih perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah dan Madinah. Nampak? Selitkan sikit kota Mekah dan Madinah. Lebih ramai sahabat-sahabat yang mulia misalnya depan lebih ramai lagi pengikut-pengikut sifu. Dan lebih luas kawasan diterokai hingga sampai ke negeri China, Eropah dan Afrika seperti sifu. Edit agama Islam berkembang ke 4 penjuru dunia sehingga ajaran hari ini sampai ke daerah kita sendiri. Jadikan analogi perjuangan Rasulullah ini sebagai pelat induk untuk mengatur kehidupan seharian kita. Maha adil Allah untuk semua hamba-Nya, kerana jika Rasulullah SAW diberi mukjizat untuk mencipta keajaiban di muka bumi, kita boleh diberi pencabahan akal fikiran dan teknologi untuk terus mencipta kemajuan. Nampak? Keluarkan singa Omar di mana Rasulullah SAW mengeluarkan singa-singa dari dalam diri para sahabat seperti Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dan lain-lain lagi. Singa garang dan ganas yang dimiliki Umar. Sebelum Islam dijinakkan, singa menjadi seorang khalifah yang paling tawaduk dan merendah diri. Nampak orang takut. Sehingga Sayyidina Umar pernah berkata, jika seorang seekor kambing mati di tepi sungai Furat, Euphrates. Dan Nabi kata, akhir zaman Euphrates akan kering, akan ada gunung emas. Gambaran sebenarnya. Jika seekor kambing mati di tepi sungai Euphrates, terbesar kat dunia itu, Umar akan ditanya oleh Tuhannya, siapakah yang membunuh? Siapakah yang membunuh? Dan apabila malam berjalan tiba, Umar akan ke tengah padang pasir membuka jubahnya dan membuka belakangnya dengan kayu hingga berbekas sebagai amaran akan azab Allah jika dia cuai dengan tugas. Itulah pemimpin. Bukan macam anda sekarang. Petikan duit. Tapi ada tak ada memimpin, merosakkan lagi bangsa anda. Saya post dulu video ni.
Sekali saya sambung lagi. Boleh? Dah hampir pukul 3. Sekarang baru pukul 2.55. Esok sibuk puasa dia. 2.55. Tadi 30 ni dah 31 ya. Hari dah masuk hari Isnin. 2.55 pagi. Okey, sekian lagi berjumpa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala wa sallim khazini rahmatika ya rabbal tasbih subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sudah dengan surah Wal Asri inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Al-Fatihah juga dibaca Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam bissawab.